Sama-sama buka majlis dengan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita sayangi, yang berbahagia Datuk Pangeran Haji Abdul Rahman bin Datuk Sri Pangeran Haji Muhammad Yalpam, Pengurusi Masjid Datuk Pangeran, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, para habaib, para tuan-tuan guru, para asatidzah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengar nasihat dan pengajian ilmu, kita menjemputlah pengurusi Masjid Datuk Pangeran, yaitu Datuk Pangeran Abdul Rahman bin Datuk Sri Pangeran Haji Muhammad Yalpam, untuk berikan ucapan kata aduan pada tuan guru kita dan juga hadirin muslimin muslimat. Itu saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kita muliakan, yang kita raihkan al-Muharram, yang mulia guru Bapak Habib Ghazali bin Ahmad Fatani, yaitu dikenal dengan Tuan Guru Bapak Ali Sekam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang saya muliakan para ulama, para imam, para bilallah dan juga jemaah yang memuliakan Allah SWT. Pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena dengan izin dan limpah kurnia Allah SWT pada malam ini, walaupun jadwal kita pada hari tadi kita dapat isi, tapi walau bagaimanapun kita sudah penuhi ruang dengan bacaan Al Hajat, sementara menunggu kehadiran Muharram ulama yang tidak asing lagi di negara kita, yaitu Tuan Guru Bapak Sekam, yang merupakan sahabat saya yang pernah buat daurah di Diwan Sri Manado dan pernah buat kuliah di Masjid Al-Fatihah. Jadi kita sangat berterima kasih kepada hikmat ulama yang dipimpin oleh Ustaz Zulfikar dan sahabat lain, dan telah dapat membawa seorang ulama yang kita nanti-nantikan selama ini. Tapi sebelum itu saya mohon maaf kepada semua jemaah karena saya pakai mask, mungkin ada yang lihat mungkin tidak ada adabnya, tapi sebenarnya ada perkara yang tidak dapat saya elakkan pribadi. Memandangkan ini
terjadi kesehatan hari tadi. Sebenarnya gigi palsu saya, kalau masalah bisa pakai mask ini saya mohon maaf besar-besarnya, tapi bagaimanapun sebagai manusia biasa hanya mampu serahkan segala galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya adalah diri hamba yang hina ini. Kalau bagaimanapun saya sangat berbesar hati dengan kehadiran tuan guru kita, yang mana kita sendiri dapat menikmati ilmu yang itu tinggi dan luas untuk dicurahkan kepada kita masyarakat daerah Sendakan yang sentiasa haus dan berharap tentang majelis ilmu seperti ini. Saya ucapkan salam dan tahniah kepada hikmat ulama yang banyak membantu masjid ini, dan baru-baru ini kita sudah didatangkan khas zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman Al-Mansur, yaitu anak hati Karim, yang mana kita terima kasih dengan kehadiran para habaib zuriat keturunan Rasulullah SAW. Bertambah suburlah bumi Sendakan ini. Itu juga dengan kehadiran yang tidak asing lagi, yaitu tuan guru Bapak Sekam. Sekali Sendakan sebenarnya telah memberikan lagi satu rahmat yang sangat besar kepada daerah Sendakan ini. Mudah-mudahan terjun begini dapat diteruskan, dan saya selaku pengurus masjid ini mengucapkan terima kasihlah kepada hikmat ulama yang tidak putus-putus mendatang ahli ulama para habaib di daerah Sendakan ini. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, mungkin kata-kata saya mungkin agak lebih, tapi yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah ini daripada hamba yang lain ini, mohon maaf. Dan sebelum itu, sebelum saya terlupa, saya juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya Nahdlatul Ulama Minal Aidin, dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Haji Abdul Rahman Al-Sri Haji Muhammad Galvan atas kata-kata tadi. Di sini muslimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulakan majlis bersama alim ulama yang kita akan dengar sendiri daripada guru kita mengenai satu hadis yang amat penting di zaman ini, yaitu tajuk akidah ahli sunnah wal jamaah pegangan kita, akidah ahli sunnah wal jamaah pegangan kita. Tajuk akan dibahaskan oleh guru kita. Ayo kita sama-sama dengar sedikit biar guru kita, mudah-mudahan kita bersama saya dan cinta kepada guru kita. Nama tuan guru kita, tuan guru Bapak Haji Ghazali bin Ahmad Fatani, atau dikenali sebagai Bapak Sekam. Tarikh lahir 24 bulan 6 1965. Pendidikan beliau Pondok Kuala Jambu Patani selama 7 tahun, Pondok Wakaf Budi Sila Budi Sekam Patani 5 tahun, dan BA Kuliah Ad-Dirasah Al-Islamiyah Universiti Al-Azhar Mesir 4 tahun. Jawatan yang dipegang oleh kita merupakan ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani, ahli jawatan kuasa Persatuan Ulama Patani atau Patani, bagian fatwa atau kajian ilmiah, Tuan Guru atau Syekh Mahad Pondok Al-Islam Al-Dirasah Al-Islamiyah Kampung Wakaf Bumi Sekam Patani. Tuan Guru kita mempunyai madrasah di Patani yang diperbuat Persatuan Jamiah Abdullah untuk mengkaji isu-isu semasa. Saya kira begitu Tuan Guru, sedikit menekan. Mudah-mudahan apa yang saya bersalah itu mohon maaf Tuan Guru. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan dengan Tuan Guru kita dengan tajuk kuliah akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala ahabbin nasi ilaina sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilaykal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idna min syarril khalq wa khtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Engkau saja kami berada di waktu malam, di waktu petang ini, dan dengan Engkau saja kami berada di waktu pagi. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan ini malam, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang sebelumnya dan kebaikan yang selepasnya. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada kejahatan ini malam, kejahatan yang ada di dalamnya, kejahatan yang sebelumnya dan kejahatan yang selepasnya. Ya Allah, taufikkanlah kepada kami kepada jalan yang betul, dan peliharakanlah kami daripada kejahatan makhluk Engkau ya Allah, dan sudahikanlah kami dengan kebaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap alhamdulillah sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Kita terima kasih kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, dia bawa kita, jaga kita, dapat kita berada di atas jalan kebenaran. Dia sajalah yang tunjuk jalan kebenaran, dia sajalah bimbing kepada kebenaran. Maka kita salah satu daripada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia jaga dan dia bimbing. Alhamdulillah. Pertama kali saya banyak-banyak terima kasih kepada Datuk lah yang mana terima saya sebagai tetamu pada hari ini, dan AJK masjid yang mana mengadakan program pada hari ini, walaupun yang sebenarnya saya bukan sebagaimana yang disangka lah, bukan tokoh, bukan berkeahlian sangat, bukan boleh kongsi maklumat di dalam masalah agama sedikit sebanyak begitu je.
Di hari ni susah kita nak cari tokoh yang sebenar. Bila boleh baca bahasa Arab sikit, kita orang yang modal sikit ni rasa kata kaya dah lah. Kita orang pakir bukan, tengok orang ada pitih banyak, kita kata dia kaya, padahal dia banyak sikit pada kita je. Kita ada duit RM1, bila tengok orang ada duit RM1,000, kita kata dia kaya. Dan kan RM1,000 tak boleh buat apa kali. Sebab kita sangat-sangat miskin. Bila kita sangat miskin, kita kata orang yang ada pitih tu rasa kaya lah. Begitulah. Saya ada RM1,000, tuan-tuan ada RM110. Begitu. Orang yang kaya semua kena jutawan ni. Bukan RM1,000. Ribuan ni tak panggil kaya. Walau bagaimanapun, saya minta dan sama-samalah kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufikkan kita kepada kebenaran, kepada yang betul. Allahumma waffiqna li isabatis shawabi wal haqq. Ya Allah, taufikkanlah kami supaya kami dapat kena dan betul dengan kebenaran yang dikandung oleh Engkau ya Allah. Dan kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita yang kita selalu duk baca, yang diajar oleh Rasulullah selepas solat kita. Allahumma antas salam. Wahai Allah, Engkau saja salam yang sejahtera daripada kekurangan, sejahtera daripada keaiban, tak ada kekurangan, Allah saja. Wa minkas salam, daripada Engkau saja ya Allah kesejahteraan. Siapa saja dapat keselamatan, kesejahteraan daripada Allah. Tidak ada sumber yang lain yang boleh bagi keselamatan. Fahayyina Rabbana bisalam. Wahai Tuhan kami, membesarkanlah kami, jadilah kami yang dihormati dengan kesejahteraan. Yakni bagilah kesejahteraan kepada kami, kami dapat penghormatan daripada Engkau dengan Engkau bagi kesejahteraan. Wa adkhilnal jannah, dan minta Engkau memasukkan kami ke dalam syurga Darussalam, negeri kesejahteraan. Beruntunglah kita dapat baca doa tu. Kita baca banyak-banyak ni rasanya kena lah gatiknya, bahasa Petani kata. Misalnya kita orang tembok burung, tangan kita ni pasti tak betul tembok burung ni. Tapi kalau kita tembok dengan M16, M16 ni, kita tembok banyak-banyaknya kena dah tu. Tak gitu. Menjak pada umur 15 sampai umur 70, wa adkhilnal jannah, adalah satu masa yang Allah kabul. Kita harap Allah kabulkan doa tu. Amin ya rabbal alamin. Kita harap bahawa kita sangka baik dengan Allah. Allah kata di dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi. Saya, Allah kata, di sisi sangka hamba aku dengan aku. Hamba aku sangka macam mana, aku begitulah terhadap dia je. Kalau dia sangka kata aku nak ampun dosa dia, aku ampun. Kalau dia sangka kata aku nak memasukkan dia ke dalam syurga, aku masukkan dia ke dalam syurga. Kita harap bahawa Allah kabulkan, Allah masukkan kita di dalam hadis yang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka tajuk yang diberi itu sangat-sangat penting dan luas. Tajuk di bawahnya, di dalamnya panjanglah. Kita nak fokus kepada yang mana tu banyak cawangan dia lah. Maknanya kalau kita tinjau tilik kepada ajaran agama Islam ni sangat-sangat luas, sangat-sangat luas.
Buktinya Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, cakapan Allah, Tuhan yang Rabbul Alamin. Maka semenjak daripada Al-Quran turun sampai kepada detik ini, tak habis-habis lagi ulama mengeluarkan pengertiannya, makna-maknanya tak habis-habis. 1400 tahun lebih dah, makna dia tak habis lagi, dihurai oleh ulama semenjak daripada sahabat tabi'in, masih ada makna dia. Oleh itu macam mana kita nak menghabisi? Cuma oleh kerana kita ni tidak masuk, tak faham langsung tu, tak tahulah luah mananya Al-Quran. Oleh itu isi agama sebagaimana luah Al-Quran, ajaran agama luah tu lah. Mana luah, akidah pun luah, fiqh syariat pun luah, tasawuf dia pun luah. Dengan maknanya kita nak menghabisi dia, kita nak merakumi supaya meratai itu, kena pakai masa panjang lah. Luah. Cuba tengok kan, kitab tafsir ada 10 jilid, 10 tu tafsir Quran, ada 20, ada 200, ada 200 hurai makna Quran, tak habis lagi, tak habis-habis. Itu mana luahnya, di dalamnya ada akidahnya, ada syariatnya, ada akhlak tasawufnya, ada muamalahnya. Cukup. Sebab tu Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya betul. Makna cukup Al-Quran tu sempurna, ada kesemua di dalamnya. Alhamdulillah Allah menjadikan kita daripada ummah Al-Quran, ahli Al-Quran. Itulah nasib baik kita, orang nasib baik. Kita kena mari kat situ dulu. Kita kena berfikir, kena tanam di dalam hati kita. Kita biar berasa serenok dan syukur dan berasa bernasib baik dengan kita boleh beragama dengan agama Islam, bersyahadah, bertauhid kepada Allah. Ni nombor satu. Tidak ada harga yang kita nak bayar. Allah bagi hak ni kepada kita. Biar berasa begitu dulu. Berasa harga mahal hak Allah beri pada kita. Kalau nak tukar dengan dunia sebutir, dunia sebuah, dunia sekalian dunia, kita tak tukar lagi. Misalnya seorang itu dia nak bagi dunia pada kita, cuma dia suruh kita buang Islam, cabut iman. Kita tak sanggup tukar, kerana hak ni lebih mahal daripada dunia lagi. Adakah kita boleh beli syurga Allah dengan harga dengan dunia? Tak boleh. Adakah boleh kita nak menyekatkan, nak menahankan azab Allah dengan dunia yang kita milik ataupun sebuah dunia? Tak boleh. Kita boleh masuk ke dalam rahmat Allah, kita boleh masuk ke dalam syurga Allah, kita boleh bentengkan neraka Allah dengan tauhid, dengan iman, dengan Islam yang Allah bagi kepada kita sahaja. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa kata la ilaha illallah, dia boleh masuk syurga, tentu masuk syurga. Itulah kalimah la ilaha illallah, itulah yang paling mahal bagi kita. Oleh itu kat situ dulu barulah kita berasa serenok, berasa syukur dan berasa nak faham agama. Bila dah kita boleh dia, kita nak tahulah cara detail dia tu. Apa iman dengan secara detailnya, apa Islam dengan secara detailnya. Itu satu perkara tajuk yang panjang, kena pakai masa lah. Pakai masa, kalau nak detail dia kena pakai masa panjang.
Cuba tengok kan, orang nak belajar nak boleh faham agama dengan secara luas, bukan belajar 1 jam 2 jam, bukan belajar tengok YouTube masa nak tidur boleh 15 minit, bukan begitu. Ada belajar 20 tahun, ada belajar 15 tahun, ada belajar 25 tahun. Belajar dengan guru ada 100 guru, adanya 20, 50 imam. Tabarani tu dia belajar dengan 1000 orang guru. Nak boleh luah, nak boleh merakumi agama. Maka saya ingin sebelum daripada nak masuk ke tajuknya, saya ingin nasihat jugalah, kita marilah biar berasa kita nak belajar agama, biar faham, nak belajar agama, boleh boleh beramal dengan secara betul. Satu kekurangan yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada kita, boleh kata bukan kata setempat saja dah lah, iaitu kita tak belajar betul-betul, kita tak praktik betul-betul apa yang kita belajar. Kita tak belajar ajaran agama dengan secara dengan secara lengkap. Bila kita dah nama orang beriman, kita belajar sampel-sampel saja, belajar basic-basic, kita tak halus, kita tidak mendetailkan. Itu sebab tu saya nak ajaklah, nak tekan biar ada perasaan dan serta kita praktik. Mari kita belajar satu-satu tajuk di dalam agama, biar kita boleh buat dia tu dengan secara lebih sempurna. Kalau kita belajar, misalnya contoh kita belajar semaya, rokok dia ada hak sekurang-kurang rokok, hak rendah, telah hak rendah. Ada hak pertengahan dia, ada hak akmal, hak lebih sempurna dia. Maka kita di hari ini agak kita usaha supaya kita boleh buat hak akmal, hak lebih sempurna. Lebih lagi kalau macam ni kita buat tak tahu hak mana sempurna tak sempurna, kita asalkan rokok saja, hak tu kurang benar dah, kurang benar. Di hari ni banyak macam tu. Semaya dia tahu kata tunduk rokok, dia tahu sujud rokok, syarat sujud macam mana, syarat rokok, dia tak belajar, buat dengan tiru saja. Itu saya nak ajak jemaah, kalau ada yang belum lagi belajar dengan secara terperinci, marilah kita sama-sama belajar dan kita praktik, buat mengikut apa yang kita belajar, buat betul, buat jangok. Karena Allah kata, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup mati, Allah nak cuba siapa yang lebih elok, yang paling elok amalan. Dia kena ihsan, kena buat menjadi jangok, menjadi molek amalan dia.
Itu pertama kena belajar. Begitu juga di dalam tajuk akidah. Akidah ni sangat-sangat besar lah. Kerana bila menyeleweng di dalam akidah, dia menyebab bagi dia panggil riddah, menyebab bagi jadi kufur. Bila kufur, kita tak boleh sampai kepada rahmat Allah, kita tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu besar. Tapi akidah ni banyaknya orang tak berapa, kebanyakan kita tak berapa serenok, tak berapa ambil berat nak belajar dia. Belajar dia tak, bukan praktik seperti semaya, puasa, haji dah. Belajar dia sudah belajar serupa dengan tak belajar. Moga dia hak dalaman. Walau bagaimanapun, mana agama kita hak jadi agama tiga tu penting ke semua. Akidahnya, syariatnya dan ihsan ataupun akhlak tasawufnya, tiga-tiga tu penting semua. Nama dia rukun agama. Kalau kurang satu, kuranglah agama. Kita di hari ni tak ada kurang satu dah, kurang belaka. Tiga-tiga tu kita kurang belaka. Bila kurang belaka tu maknanya tak sempurna dah agama kita. Akidah ni dia ada akidah dengan secara luah, dengan secara ijmali. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dan ada dengan secara hak tafsili, hak secara detail. Dengan secara ijmal, iaitu kita terima, mengaku di dalam hati kita, okey di dalam hati kita dengan ketuhanan Allah, dan nafi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Dengan kata lain, Allah sahajalah yang jadi Tuhan, tidak ada Tuhan lain pada Allah. Yang kedua, kita mengaku dan terima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinamakan dia akidah Islamiyah. Itulah dinamakan Ahlus Sunnah. Mengaku dengan ketuhanan Allah dan terima ke semua ajaran Nabi yang diajar oleh Nabi, hak masyhur, hak maklum, hak ke semua orang tahu hak ni ajaran Nabi. Kita terima ke semua, tak ada ingkar. Misalnya Nabi menyampaikan kata wajib solat, kita mengaku kata solat semaya tu wajib. Zakat bila cukup syarat-syarat dia wajib keluar zakat, kita kata wajib keluar zakat. Kita terima, kita tidak ingkar. Itu nama kita orang Muslim mukmin sunni kita. Walau kita tak sembahyang, walau kita tak puasa, walau kita tak keluar zakat pun, nama kita mukmin muslim sunni. Sebab kita terima hak Rasulullah, nama kita sunni, orang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu, kalau kita campur dengan ajaran sesat, nama kita masuk di dalam orang sunni hak sesat. Sesatlah kita, keluar kita daripada sunnah, ahli sunnah, masuk di dalam hak sesat. Kalau kita ambil ajaran yang jadi kufur, maka kita jadi kufur lah, keluar daripada sunnah. Nak jadi ahli sunnah kena jaga ajaran sesat,
kena jaga ajaran kufur, kekufuran, kena jaga tu. Maka di dalam akidah kita, hak Ahlus Sunnah wal Jamaah maklum majoriti ummah, kita pergi kepada negara mana pun kita akan berjumpa dengan hak majoriti dia, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pergi kat Mesir, kita bertemu ajaran akidah hak ramah, hak bawa ke jumhur. Kita pergi kepada Morocco, kita pergi kepada Tunisia, kita pergi kepada Jordan, kita pergi kepada Sudan, kita pergi kepada Iraq, hak majoriti dia tu, itulah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, Allah hantar mari kepada negara kita Malaysia ni, hantar mari hak jumhurul ummah itulah, hak majoriti. Itu kesimpulan dia nya. Maka macam mana akidah dia? Kalau kita nak bila satu persatu, banyak jugalah. Kita ambil poin-poin hak jadi kata, jadi hak perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan firqah yang sesat. Di sana ada apa dia panggil, ajaran yang sesat yang dibawa oleh satu golongan manusia yang mengucap, yang mengaku dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang selalu kita dengar kata golongan ni dia bercerai, terbahagi kepada 73 golongan, campur dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana 72 tu ajaran yang sesat. Tapi kita kena ingat, bukan kata 72 tu ajaran sesat, semua ajaran dia tu sesat, bukan. Makna di dalam ajaran dia tu ada ajaran yang sesat, begitu mana. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam dia tu tidak ada hak jadi sesat. Maka kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ajaran kita di dalam tajuk akidah, di dalam bab ketuhanan, di dalam bab kerasulan, di dalam bab sam'iyat, di dalam bab malaikat, jin, dan di dalam bab perkara yang ghaib, tajuk perkara ghaib, hari kiamat, syurga, neraka dan baki hisab amalan, ada beza dengan ajaran yang sesat. Sebab tu saya kata luah panjang masa lah, kena pakai masa panjang. Malam ni kena tengok masa dululah, kita nak pakai masa berapa jam. Nak pakai siapa berapa jam ni, siapa 12 ke? Jam berapa? 9:30. 8:30. Sekali 8:30. Lepas tu kita bisa apa 8:30, boleh break lah. Siapa lah masa. Kita ambil setengah jam lah, lebih kurang lagi 9:30, 1 jam lebih kurang. Sekali 8:30, 8:40 lebih kurang. 1 jam. Kalau saya tak habis minyak di tengah jalan, kalau habis minyak kita break kat situ lah. Jadi semua tu baik di dalam bab ketuhanan ada ajaran sesat. Bahkan ini hak penting sekali, ada di dalam bab kerasulan ada ajaran yang sesat. Ada di dalam bab perkara yang ghaib, hak di alam akhirat, hak sam'iyat dia panggil, hak kita tak boleh fikir dengan akal, tak boleh kira, tak nampak, kena dengar, kena ambil pada Quran dan hak Nabi royak ya. Dia panggil sam'iyat. Syurga neraka kita nak pergi cek dengan apa? Mana Allah nak boleh cek? Tak ada.
Orang boleh buat atom, boleh buat nuklear, tak boleh nak cek tak boleh. Kena ambil pada pencipta dia je, Allah yang mengadakan dia. Allah cerita kata ada lah. Tajuk ketuhanan kita, saya ingin sebut basic dulu untuk orang-orang yang takut ada yang lagi basic dia tak kemah atau tak mantap. Bab ketuhanan pertamanya kita kena mengaku dengan makna la ilaha illallah, pengertian la ilaha illallah. Apa pengertian la ilaha illallah? Kalau diterjemah di dalam bahasa Melayu, kata tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah sahaja. Artinya Allah sahajalah Tuhan yang sebenar. Kalau kita kata la ilaha illallah, kita boleh terjemah kata tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Adakah sudah kita faham akidah? Adakah kita sudah mengaku dengan ketuhanan Allah? Sepitah lalu nampak serupa dengan sudah memadai, tetapi hakikat tak memadai lagi. Sebab apa kata gitu? Tak dapat tidak, kita kena faham, kena reti. Kalau bahasa petani panggil reti, bahasa Arab panggil faham, bahasa kita kat sini fahamlah, guna Arab dah kita. Kita kena faham pengertian Tuhan. Kalau kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi kita tak faham makna ketuhanan Allah, makna Tuhan tu apa, kita tak faham, tak nama kita orang yang beriman. Semacam kita dengar Cina cakap, kita tak faham, betul? Bolehkah? Tak boleh. Kita kata Tuhan. Kalau disoal kita, apa yang kamu faham daripada perkataan Tuhan? Apa yang kamu faham di dalam hati kamu, di dalam kepala, di dalam otak kamu? Tahu aku tak faham apa pun, tak boleh. Tak jadi orang yang beriman. Kena faham makna ilah, makna Tuhan. Basic ni, hak basic. Kita boleh buat ajar anak kita, cucu kita, umur 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, orang baru-baru masuk Islam. Ada yang lama Islam dah pun tak faham juga, kerana kita tak belajar tu lah. Kita duduk dengan sebab suasana alam sekitar begitu, kita terus berjalan begitu, boleh hidup tapi tak sempurna. Ringkasnya, untuk ringkas pendek, makna Tuhan iaitu satu zat. Nak kata satu orang tak boleh, dia bukan orang. Kata satu zat. Kalau nak tukar kata satu orang pun, jangan faham orang lah. Jangan faham orang. Satu kata satu zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kata lain, yang cukup sempurna dan tidak ada padanya segala kekurangan. Tak ada kekurangan. Dan dia ni bersifat dengan wajibul wujud. Satu zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan yang tidak ada kekurangan. Dan dialah
yang mengatur, yang memperlakukan semua perkara. Pak ni, faham Pak ni, itulah makna ketuhanan Pak perkara. Satu, iaitu zat yang wajibul wujud. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu, yang wajib ada. Tu campur Melayu dengan Arab lagi. Wajib tu Arab, ada tu Melayu. Kodat tu pun kata tak faham lagi, kena hurai lagi, kena mendetailkan lagi. Apa maksud dengan wajibul wujud, yang wajib ada? Iaitu kalau dia tak ada, dia masuk neraka, berdosa. Kalau dia ada, boleh pahala. Tak betul. Bukan tak kena dengan definisi Tuhan gitu. Itu nisbah dengan kita, nama dia wajib syarak. Wajib di sini, wajib di segi bahasa. Kalau kita belajar dalam ilmu akidah, dia panggil wajib akli. Wajib akli. Wajib di dalam ilmu akal. Wajib di dalam ilmu akal ni kita belajar di dalam Ummul Barahin. Definisi dia, ma la yutasawwaru fil aqli adamu, ataupun ma la yaqbalu al-intifa'ah. Perkara yang tak terima ternafi, perkara yang tak terima sebelah tidak. Maknanya Tuhan yang sebenar ialah satu zat yang tentu ada, tak terima tak ada. Yang dia tak jumpa dengan tak ada. Boleh faham tak? Boleh faham, insya-Allah. Bukan faham hak saya cerita, nak faham pun lebih luas lagi, lebih jauh. Saya nak hak saya nak kata boleh faham atau tak boleh faham. Kata faham saya bercakap tu, saya rasa boleh faham dah, sebab saya bercakap bahasa Melayu dan saya bercakap bahasa tengah-tengah dah lah, boleh faham rasanya. Saya sengkar gitulah. Bahasa baku dah lah saya bercakap tu. Petani sangat budak, Malaysia sangat budak. Kalau orang petani dengar boleh faham, orang Malaysia dengar boleh faham. Saya usaha begitulah. Mana yang wajibul wujud, yang ada dia itu tak campur dengan tak ada. Kita ni ada, kita ni campur dengan tak ada. Makna macam mana? Belum ada kita, kita tak ada. Masa ada ni kot depan kita terima tak ada pula. Kita boleh jadi tak ada. Hari ni ada, boleh jadi besok ni tak ada. 4-5 orang pun boleh jadi dalam ramai-ramai ni. Saya pun boleh jadi besok pun hilang dah, boleh jadi tak tahu. Tak nanti besok malam ni pun tak tahu. Kita boleh jadi hilang, boleh jadi tak ada. Adapun Tuhan yang sebenar ialah dia tu wajibul wujud. Ada dia tak campur dengan tak ada sebelum ada pun dia tak ada, tak terima. Tak ada lepas ada pun dia tak terima. Kalau ada begitu nama wajibul wujud. Dengan makna ada dia sedia kala dan ada dia tu tak binasa. Itu makna wajibul wujud. Satu, maka adakah pada waqi', hak realiti, satu perkara yang bersifat begini, yang wajibul wujud? Ada tak? Hak lain daripada Allah? Tak ada. Allah satu saja. Itulah kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Apa arti dia? Tidak ada yang wajibul wujud melainkan Allah. Satu. Yang kedua, bukan setakat kata wajibul wujud. Dia kena ada lagi. Dialah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat hak sempurna, sifat hak mulia, sifat hak lebih, dia bersifat ke semua. Kuasanya,
ilmunya yang merakumi semua perkara, kuasa buat semua perkara, dengar semua suara derah, nyaring, perlahan, bisik, dia dengar semua. Dia melihat semua perkara yang ada, tidak terlindung daripada penglihat dia. Walau nak duduk ke dalam penjuru mana, dalam peti mana pun, dia lihat ke semua. Itu sifat kesempurnaan dia bersifat. Adakah di sana yang lain pada Allah yang bersifat dengan kesempurnaan? Namrud ada sempurna ke tak? Fir'aun sempurna ke tak? Berhala sempurna ke tak? Tak ada. Itu kata la ilaha illallah. Tidak ada yang bersifat dengan kesempurnaan malaikat Allah. Setakat tu tak lagi, kena tambah lagi yang bersih, yang ternapi daripadanya segala kekurangan. Tak ada satu kekurangan pun tak ada di dia. Itu yang ketiga. Kata buta ke, tuli ke, kecok ke, panggil sini kecok, jalan tak betul, kempang, begitu. Bahasa petani panggil kecok. Dia panggil jahil ke, lemah ke, tak ada. Tak ada satu kekurangan pun. Yang keempat, dialah yang mengatur, yang menyusun, yang memperlakukan semua perkara yang duk berlaku. Hujan turun, dialah menurun. Kita dapat kesihatan, dialah yang memberi kesihatan. Kita sakit, dialah yang memberi sakit. Bila kita sembuh, dialah yang menyembuh. Idza maritu fa huwa yashfi. Aku sakit, dialah yang menyembuh. Beri sembuh, beri sakit, beri hidup, beri mati, beri kenyang, beri lapar, ke semua dia, ke semua. Bergerak kita, diam kita, dialah yang memperlakukan semua. Itulah makna ilah, makna Tuhan. Makna Tuhan ni dia kena luah. Rumus dia, ringkas dia, kesimpulan dia begitu. Pak begitu. Siapa faham begitu, fahamlah makna Tuhan. Itu ketuhanan Allah. Kita tak boleh nak bangsakan pak ni kepada yang lain daripada Allah. Kalau kita bangsa satu daripada pak ni kepada lain pada Allah, kita sudah bersyirik dengan Allah, kita jadi kufur. Kita kata ada di sana wajibul wujud lain pada Allah, ada di sana yang sifat dengan kesempurnaan lain pada Allah, ada di sana tidak ada kekurangan lain pada Allah, ada di sana yang mengaturkan perkara yang berlaku semua ni lain pada Allah. Syiriklah kita hanya. Itulah makna la ilaha illallah. Tu faham. Itu pertama. Di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kama dia yang boleh nak panggil kita ahli sunnah wal jamaah, diberi dia panggil apa gelaran, dipanggil ahli sunnah wal jamaah dengan sebab ada di sana yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka keluar di dalam tajuk mana, di dalam bab mana hak tak betul, tak sama dengan ahli sunnah wal jamaah, di dalam bab ketuhanan. Keluarnya saya nak supaya nak menjadi luah, tak ambil hak detail dia. Pertama kali keluar daripada ahli sunnah, keluar daripada silibus ahli sunnah wal jamaah. Kata dengan secara luas. Kalau kita dengar detail itu satu lagi. Ada masa
Saya sebut dengan detail. Kita ahli sunnah wal jamaah ni ada silibus kita di dalam bab akidah. Ada silibus kita di dalam bab syariat, bab fiqh, bab hukum fiqh. Ada silibus kita di dalam bab tasawuf, di dalam bab akhlak ahli sunnah. Orang ikut silibus ni ataupun kaedah ni, usul ni, rukun ni, dia daripada ahli sunnah. Siapa menyalahi dengan silibus ni, dia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Setiap firqah tu dia ada kaedah dia, ada rukun dia, ada silibus dia. Khususnya kita kata Mu'tazilah. Hak masyhurnya orang dok pegang dengan Mu'tazilah. Siapakah hari ni orang dok pegang dengan Mu'tazilah? Sedangkan Mu'tazilah tak menyerang kita pun, bahkan boleh kata tak ada Mu'tazilah. Ada di Malaysia ni Mu'tazilah? Saya tak jumpa lagi. Saya dok masuk ke Malaysia ni. Ke sana tani tak ada, tak jumpa. Tak jumpa dengan Mu'tazilah. Kita pergi ke Mesir, tak jumpa dengan Mu'tazilah. Tak jumpa, tak ada. Dia tak menyerang kita pun, hak dia ada. Dia tak menyerang kita, tak ada. Di hari ni Mu'tazilah tak ada di hari ni. Tapi dia ada silibus dia. Dia ada kitab dia, ada sumber rujukan dia, dan ada kaedah rukun dia yang 5. Siapa tak ikut rukun dia yang 5, dia tak mengaku kata orang tu Mu'tazilah. Dia ada rukun dia, kaedah dia, silibus dia. Begitu juga musyabbihah, mujassimah, dia ada silibus dia. Kita ahli sunnah wal jamaah ada silibus kita. Maka silibus kita ya kena kat sini dulu. Ni jadi dia panggil berat sikit ni. Muat bagi berat sikit. Kita boleh muat ke tak tahulah. Kalau lori boleh, kalau kancil belak pecah tayar lah. Maknanya kesemua masalah agama, baik akidah dan baik syariat fiqh, sumber dia daripada Al-Quran dan Al-Hadis semua. Ini tidak dipertikaikan. Adalah yang dipertikai pun ada juga. Kita kata tak pertikai ni mengikut jumhur. Ada dimain oleh orang barat. Benda orang panggil benda luar mari masuk. Hadis-hadis Nabi tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi dalil di dalam agama. Sampai kepada ulama kita kena buat kitab. Buat kitab berjilid-jilid untuk nak tolak pandangan ni. Dia panggil orang orientalis. Orientalis, orang mustasyrikin, orang barat dia main. Main siapa? Otak orang Islam ni terpengaruh dengan dia. Dakwah kepada masyarakat, hak jadi hujahnya Al-Quran. Hadis tak boleh jadi hujah. Kerana hadis ni ada orang pelesu, orang sipang bohong, macam-macam mereka bawa hujah. Serta bawa hujah mari banyak bukti kata Rasul tak boleh berpegang dengan hadis. Kita biarlah tu kan orang luar. Kita naknya hak orang dalam kita sendiri. Tak ada ingkar tetap hujjiyatis sunnah. Tetap keadaan sunnah tu jadi hujah, jadi dalil di dalam agama. Asalnya dua ni saja. Dua ni. Nak terbit akidah pun dari sini lah. Nak terbit dan sunnah, nak terbit syariat pun daripada sini lah. Nak terbit tasawuf pun daripada sini lah. Orang jahil ni dia tak boleh faham agama. Tak boleh dia nak menerangkan agama. Sebab tu kita orang awam ni, bolehkah kita nak terang agama? Tak boleh. Nak terang macam mana kita jahil dengan pohon agama. Kita nak jual buah dia, kita tak kenal pohon pun kita cari tak jumpa. Apa nak buat buah jual kat mana? Boleh kan?
Nak ambil buah juga pohon tak ada. Tak boleh. Kena pohon dia dua pohon ni. Maka dua pohon ni dia kena ada silibus dia, nak ambil, nak faham dia. Itu jadi mazhab, jadi firqah nama dia. Kita ahli sunnah wal jamaah satu, cara kita faham Al-Quran dan faham hadis ni, kita membahagikan Quran dan hadis di dalam tajuk akidah. Kita bagi dua. Bagi dua, satunya nama dia ayat-ayat muhkamat, hadis-hadis yang muhkam. Yang kedua, ayat-ayat dan hadis yang mutasyabihat. Kita bagi dua. Itu silibus kita. Kalau ada di sana, bahkan ada di sana ayat Al-Quran semua muhkamat, tak ada mutasyabihat, itu keluar pada ahli sunnah. Bukanlah. Bukan. Nak boleh bahagi begini ni, ambil pada Quran tu juga, ambil pada hadis tu lah juganya. Ya tak boleh nak buat cara kita. Makna agama ni bukan rekod, bukan buat tak ada. Sumber dia Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kaedah-kaedah semua, jadi silibus semua tu pada Quran dan Hadis. Berat ke ringan tu? Masa berat juga lah bagi saya berat lah. Saya boleh sebut je. Saya sendiri pun bawa tak agak juga. Nak sebut je. Karena dia, bila dah bagi dua, ayat hak muhkamat itu dipakai mengikut mana zahirnya, mengikut makna dia, faham yang dipaham dengan hak sepitah lalu, mengikut bahasa, mengikut hak sepitah lalu itulah. Adapun ayat mutasyabihat itu di sisi ahli sunnah dia takwil ayat mutasyabihat. Itu silibus kita ahli sunnah wal jamaah. Kama dia, kalau ada di sana, bahkan ada di sana firqah yang sesat, dia kata ayat-ayat Al-Quran tak boleh ditakwil. Ayat mutasyabihat wajib dipakai dengan zahir. Itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Boleh faham tak? Boleh faham. Kita nampak tak? Nampak perkara tu. Nampak tak? Itu kita nak faham ahli sunnah wal jamaah kita. Maka orang nama dia kumpulan ni nama apa? Ulama kita beri nama kumpulan ni dengan kata musyabbihah, mujassimah, nama dia. Yang pada masa salaf, masa kurun salaf, ada beberapa tokoh dia. Ada beberapa tokoh dia. Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Karram. Kalau kita belajar di dalam kitab-kitab tafsir, kita akan jumpa nama Muqatil bin Sulaiman. Dia ni pakai zahir-zahir, tak ada takwil dah. Betul-betul pakai ayat mereka semua tak boleh takwil. Bahkan Mujassimah ni dia kata takwil itu adalah sesat, bid'ah dan kufur. Tu takwil. Adakah ahli sunnah? Tak, bukanlah. Bukan ahli sunnah. Yang menyebarkan silibus musyabbihah ni yang masa Kamadian dinamo Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dengan murid dia Khatta'a setia Ibnu Qayyim. Kamadian disambung oleh khat terakhir ni Muhammad bin Abdul Wahhab.
ambil ajaran ni sebar kepada masyarakat. Mereka tidak takwil ayat mutasyabihat. Serta mereka dakwa pula kata tidak takwil itulah mazhab salaf. Mereka bangsa kepada salaf. Hakikat yang sebenar betul ke tak betul? Kat sini kita tak boleh jawab betul tak betul. Kita nak tahu kat mana. Kita tak kenal salah pun. Kita tak nak baca kitab bahasa Arab pun. Macam kalau ibarat ni bagi seperti tikus tengok besi. Buka kitab Arab, tengok ialah nak gigit tak boleh besi. Tengok saja. Tak boleh faham, tak tahu. Serta pula hakikat-hakikat definisi salah pun kita tak tahu. Kalau tanya tuan-tuan guru pun ada definisi salah ni, pening kita. Tuan guru ni jawab begini, tuan guru ni jawab begini. Sebab apa? Hakikat yang sebenar mazhab salaf tidak ada. Tak ada mazhab salaf. Kalau mazhab Syafi'i ada. Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang buat silibus dia aja. Dan dia ambil hukum daripada Quran hadis, begini pandangan aku. Itu nama mazhab. Mazhab Syafi'i ialah pandangan Syafi'i yang dia korek, yang dia gali ambil daripada sumber agama Quran dan hadis. Ada mazhab Maliki yang Imam Malik guru bagi Imam Syafi'i, dia buat silibus dia gali pada Quran, terbit pandangan dia jadi mazhab Maliki. Sebelum daripada Maliki, Imam Nu'man bin Thabit digelar dengan Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dia ada silibus dia, cara dia nak ambil pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ada tuai mazhab. Kalau tanya mazhab salah, siapa tuai dia? Siapa buat silibus? Siapa? Cuba tanya. Siapa hak kita semejak pada kita duk dengar hari ni, cuba sebut siapa tuai mazhab salaf. Kita nak tahu silibus dia, hak dia buat, hak dia faham mana salaf. Tak ada, tak ada. Dia panggil ismum bila musamma. Faham? Bukan hukum tu. Cakap Arab sikit. Nama dengan tidak ada tuan nama, dia panggil. Nama ada, tuan nama tak ada, salaf. Mazhab dia tu, orang salaf tak ada, mazhab dia tak ada. Sebab tu satu daripada bid'ah, satu daripada perkara sesat, iaitu menjadikan salaf sebagai hujah, sebagai dalil di dalam agama. Apa yang dibuat oleh salaf itu adalah sunnah, itu adalah khair. Apa yang tidak dibuat oleh salaf, bid'ah dan sesat dan kufur, itu bid'ah. Tak ada di dalam Al-Quran, tak ada di dalam hadis. Rekoan itu. Kita boleh faham tak? Itu bukan ahli sunnah. Kata kita kena ikut salaf, tak ada. Nabi tak pernah cakap mu kena ikut salaf. Orang salah sendiri pun tak ada. Imam Malik kata mu jangan ikut aku. Imam Malik sendiri. Sedangkan Imam Malik tu salaf. Imam Abu Hanifah mu jangan ikut aku. Dia salah. Kalau lah tak boleh ikut salaf, Imam Abu Hanifah kata mu kena ikut aku salaf. Ibnul Mubarak dia ingat 600,000 hadis. Orang dulu daripada Imam Ahmad. Di masa Imam Ahmad dia ingat 700,000 hadis. Orang salaf tu. Bila ada seorang tanya satu soal pada Imam Ahmad, apa hukum ini Imam Ahmad? Imam Ahmad jawab. Bila jawab, si yang soal itu tak berpuas hati dengan soalan dia. Dengan jawapan Imam Ahmad tu. Dia kadang-kadangnya kita soal ni supaya tuan guru jawab mengikut hak kita kandak kan. Kita nak bagi boleh, minta jawab bagi boleh lah.
Bila tak boleh, tak berapa betul ni. Kita begitu. Bukan kita nak tahu hak benar, nak berjawab dengan hak kita kanak. Ya okey, ni alim. Kalau jawab tak betul hak kita kanak, tok guru ni jahil. Kita begitu pula. Kadang-kadang itu bahaya nafsu kita. Wal a'yadzabillah, syahwah ikut nafsu. Dia jawab, orang yang soal kata tidak berkata dengan dia oleh Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak masyhur, seorang yang alim, seorang yang kaya hartawan, sangat alim dan kaya. Dia bawa orang ahli kampung dia buat pergi haji berapa puluh orang setahun. Dia bawa pergi haji, pergi ke Madinah, ke semua dia sedia bagai hak dia bawa tu nak beli bagi hadiah pada Mekah Madinah untuk bawa balik ke keluarga dia, sedia semua. Alim lagi pula kaya serta infak, tangan dia ringan, maknanya tinggi, paling tinggilah nisbah alim, dia alim, nisbah dunia pun dia milik cukup. Dia jadi imam, ada mazhab dia. Bila si soal tu kata yang engkau jawab ni tidak berkata dengan dia oleh Ibnul Mubarak, mana tak sama dengan pandangan Ibnul Mubarak. Imam Ahmad jawab macam mana? Ibnul Mubarak lam yanzil minas sama. Faham? Kena terjemah pula. Itu kita jadi panjang masa. Kalau tak kena terjemah, cukup dah tu. Imam Ahmad kata Abdullah Ibnul Mubarak dia tidak turun daripada langit. Faham? Dia bukan Al-Quran, dia bukan hujjah, dia bukan dalil. Kalau salaf itu jadi hujjah, Ibnu Mubarak dulu pada Imam Ahmad orang salah, alim lagi. Walau Ibnu Mubarak pun bila bertentangan dengan hujjah syarak, dalil Al-Quran, hadis, tak boleh pakai salaf. Nak berhujjah dengan salaf tak boleh. Kerana salaf, kenapa kita menjadi salah jadi hujjah? Sebab apa? Tak ada sebab. Nak cari sebab tu, cuba cari sebab. Siapa pandai cari sebab? Cuba cerita pada saya, pasal saya nak uraikan. Hak duk faham-faham. Biar tak betul pun hak kita duk faham-faham. Sebab apa salah boleh jadi hujjah? Jadi sebabkan ikut sahabat Nabi. Salah ni sebab dia sahabat Nabi. Satu kita kata sebab dia sahabat Nabi. Tapi salah bukan sahabat saja. Pas sahabat Nabi, adakah sahabat Nabi maksum? Adakah sahabat Nabi tak salah? Cuba tanya situ. Bertengok Imam Abu Hanifah, dia kata kalau daripada Quran ni, faham tak ni? Aku terima, aku junjung 100%. Kalau daripada hadis, ya ni aku junjung 100%. Kalau daripada sahabat, aku nak pilih. Kalau kerana sahabat, adakah sahabat satu pendapat? Pada kita nak ambil hak mana buat jadi dalil? Sahabat berkhilaf-khilaf. Ada berkhilaf. Sahabat ni baca kunut, sahabat ni tak baca kunut. Sahabat ni tolak 3, sahabat ni jatuh macam-macam sahabat. Hak mana mazhab salah? Hak mana mazhab sahabat? Tak ada moga berbagai-bagai. Kalau mazhab Syafi'i tak apa, satu je. Tak boleh nak jadi hujah. Bila sahabat ada khilaf, ya ada betul satu, tak betul satu. Nak betul nak ambil ukuran mana? Quran ada hadis lah. Adakah sahabat ingat hadis? Semua sahabat ada. Sahabat ada ingat satu hadis, ingat 2 hadis, ada ingat 10 hadis. Hak ni alim ke? Tak. Sebab tu Nabi tak ada suruh kata mau pegang dengan orang salah tak ada. Kalau kata salah ni betul semua,
Sebab tu kita boleh jadi dia mazhab salaf. Allah, Khawarij timbul di masa salaf, masa Sayyidina Ali. Mujassimah timbul di masa salaf, korun yang kedua, yang ketiga. Macam mana nak jadi salah jadi kata ukuran betul? Sebab baik korun salah kerana orang baik belaka. Tak ada. Kalau baca di dalam sejarah, yang paling buruk sekalinya di masa salah, tumpah darah berpuluh-puluh ribu orang Islam tak ke salah. Perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah, berapa puluh ribu sahabat mati. Salah juga, masa salah juga. Sayyidina Ali bukan salah. Siapa betul Sayyidina Ali dengan Muawiyah? Kalau Sayyidina Ali betul, Muawiyah pun betul, tak boleh jadi. Bola perang, hak perang ni nak betul kedua, tak boleh jadi. Kalau betul Muawiyah, jadi hak mana salah dua tu? Sama salah, ada betul ada salah. Tak boleh buat pengukuran. Ini kena kembali kepada hak sebenar. Itu saya kata ilmu banyak sebenarnya. Dan kena memperbetul, kena proses mula apa banyak. Macam kita dah belajar kan. Awal-awal Islam, siapa awal Islam? Kita belajar. Orang apa beriman dengan Nabi, siapa dia? Siapa dia? Tak ada basic ni, tak ada. Ada tapi tak berani nak kata. Tak ada masalah, tak ada. Dia tak menjejah akidah sungguh pun, tapi nak royak ilmu. Kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis hak sebenar, tak kembali pada salaf. Kaedah dia ada kat situ. Kita biasanya awal orang Islam daripada perempuan Khadijah. Awal orang Islam daripada Abu Bakar, daripada lelaki hak tua, hak balik Sayyidina Abu Bakar. Awal Islam daripada kanak-kanak Sayyidina Ali. Bolehlah begitu. Tapi kalau kita nak soal pula, dalam tiga ni siapa hak awal? Kau serentak. Kenapa jadi begini? Kenapa ni? Sebab apa ni? Boleh jadi asingkan awal daripada perempuan, awal daripada orang lelaki yang tua, yang berumur, awal daripada kanak-kanak. Kenapa boleh jadi begitu? Kenapa tak cerita yang awal betul-betul, awal sungguh siapa dia? Boleh cerita tak? Boleh tahu tak? Tak boleh tahu kita pakai begitu, muka tak hubung kait dengan akidah. Tak ada masalah. Ini dia panggil ilmu. Yang sebenar, yang awal betul-betulnya orang dalaman Rasulullah. Khadijah luar rumah Rasulullah. Abu Bakar luar rumah Rasulullah. Orang awal Islam betul-betul Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi oleh kerana isu Syiah dengan tak Syiah, jadi Sayyidina Ali lepas ke tepi. Tak boleh bila Sayyidina Ali awal ni jadi lebih. Itu je jadi problem. Jadi diubah-ubahkan riwayat. Kena kembali pada hadis yang sahih, baru kita boleh tahu orang awal Islam yang sebenar siapa dia. Begitu. Salaf. Maka Sayyidina Ali salaf, Muawiyah salaf. Maka kita nak kata betul Sayyidina Ali ke betul Muawiyah, kembali kepada hadis yang sahih, kembali pada dalil agama lah. Waktu kita tak ada nak bicara, nak bagi tahu kata salaf tak boleh jadi hujjah. Siapa menjadikan hujjah salaf jadi hujjah pada syarak, itu bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan. Hanya kita ahli sunnah wal jamaah, kita boleh ambil contoh, kita boleh ikut salah yang betul. Kita tambah lagi salaf as-salih. Bukan kita itlaq salaf. Itu ahli sunnah. Kita ada kait, ada ikat, bukan lepas begitu dak dia panggil. Kalau lain pada ahli sunnah salah. Sebab apa? Dia nak masuk salah hak sesat tu, hak dia ikut salah hak sesat. Itu nama silibus dia. Apa? Al-Quran dan hadis ada dua. Ada hak ditakwil, ada hak tak boleh ditakwil.
Maka takwil ini adakah bukan salaf? Beratus-ratusan takwil daripada salaf. Pertama kali Ibnu Abbas takwil ayat Al-Quran, ayat mutasyabihat berapa banyak? Takwil betih, takwil tangan, takwilnya wajah muka. Ibnu Abbas takwil ayat-ayat yang menyerupai Allah dengan makhluk. Ibnu Abbas salah ke tak salah? Salah ke khalaf? Sahabat Nabi, sahabat Rasulullah, yang Rasulullah doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah berdoa minta dia pandai takwil. Adakah Rasulullah doa supaya Ibn Abbas sesat? Tak ada. Rasulullah tak ada doa untuk sahabat. Lebih lagi itu keluarga dia, sepupu dia, anak pak saudara dia. Abbas pak saudara dia, Abbas tu sepupu dia. Dia doa tu pula munasabah dengan dia tengok Ibnu Abbas tu kanak-kanak yang faham. Kita tengok kanak-kanak ni cerdik, faham. Rasulullah dia pergi qada hajat. Ibnu Abbas tengok Rasulullah qada hajat, dia ambil air sipir untuk Rasulullah buat basuh najis dia. Rasulullah sudah qada hajat, mari tengok. Dah siapa ambil air sedia air kepada aku ni? Kata ni Abdullah Ibnu Abbas. Rasulullah doa, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berilah kepahaman yang dalam kepada dia. Budak ni faham hati, faham kanak Rasulullah. Kita tak, kita kanak kalau lagu tu. Budak ni jauh dia faham. Tu Rasulullah doa. Sebab tu Ibnu Abbas alim, kecil lagi alim dah dia, dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, takwil bukan mazhab khalaf. Khalaf dia tak pandang nak reka, dia ambil daripada salaf. Salaf tu takwil ayat-ayat. Kalau kita baca puluhan daripada tafsir, kita akan jumpa ke semua, setiap tafsir kita baca, kita akan jumpa takwil daripada salaf. Khususnya tafsir bagi orang salaf sendiri. Tahu tafsir orang salaf siapa dia? Iaitu tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia mati tahun 310, 300 lebih. Dia hidup di dalam masa 300 tahun. Orang salaf. Dia tafsir dengan riwayat. Dia panggil tafsir bil ma'sur. Dia ambil pada guru dia ambil pada guru sampai pada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi. Dia tak ada tafsir dengan ra'yi, tak ada. Dia tafsir dengan ada sanad ke semua. Maka bila kita baca tafsir dia yang besar, lebih kurang panjang ni lah. Besar tu. Panjang besar tafsir Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid lebih kurang. Tengok citak ke lah. Dia menakar takwil daripada sahabat, takwil daripada tabi'in, takwil pada tabi'in. Qala ahlut takwil. Ringkasnya begitu. Kemudian mari kat mana kata salah tak takwil, khalaf takwil. Mari di mana? Mari ke lubang mana? Itulah mari melalui mujassimah. Bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah wal jamaah, salaf ada takwil, khalaf sama telah dah ma'ruf. Yang dia takwil mengikut mazhab, mengikut silibus setengah daripada salaf tu lah. Itu di antara kaedah kita ahli sunnah. Nak kenal ahli sunnah wal jamaah. Kemudian berat lagi, kena muat berat laginya, apa dia mutasyabihat, apa dia muhkamat. Tu berat lagi. Kita nak pikul, nak muat, nak bawa tu berat sangatlah tu. Boleh kata tak kuasa lah, tak kuasa.
Buat definisi boleh, nak kena dia tu tak boleh. Muhkamat, ayat-ayat yang makna dianya terang. Boleh faham terus. Makna tak boleh kiri, tak boleh kanan. Satu je makna dia, mudah ada dia. Seperti qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Itu muhkamat. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Nak kena mana lagi? Tak ada lah. Satu je makna dia. Tak sama dengan kata kalau di dalam fiqh. Di dalam fiqh hak kata ayat Quran walil mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan hak kena tolak, dia kena nanti, kena tunggu nak berkahwin dengan suami baru, kena nanti 3 quru. Apa 3 quru? Hal ni tak ada. Quru di dalam bahasa Arab ada makna suci daripada haid. Ada quru makna haid. Kena 3 kali haid. Kalau quru makna haid. Kalau quru makna suci, kena tunggu 3 kali suci. Ini nama mutasyabihat. Boleh jadi kedua-dua. Nak menentu kata 3 suci, nak tahu mana? Nak kata 3 haid, nak tahu mana? Tak boleh tahu. Kamu dia nak boleh tahu ni kena pakai ilmu. Kena tahu Quran, ayat Quran yang lain. Kena tahu hadis Nabi, hak Nabi tafsir quru. Itu dia panggil menentu takwil quru nama dia. Imam Syafi'i dia cari jumpa quru di sini makna suci. Imam Abu Hanifah dia cari quru mana haid. Jadi khilaf pula kat situ. Sebab apa? Sebab mutasyabihat namanya. Sebab mutasyabihat. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan sahabat. Maka cakap begini dia boleh jadi tangan letak di atas tangan. Tangan Allah letak di atas tangan. Boleh jadi. Makna dia. Dan boleh jadi dia panggil makna dia makna yang tinggi. Makna yang tinggi. Kekuatan Allah, pertolongan Allah lebih daripada pertolongan sahabat kepada Nabi. Dia cakap begitu. Mana boleh jadi 2-3 makna. Itulah mutasyabihat. Hak mutasyabihat ni kena pakai ilmu. Ilmu dia tu bila mari menentu, itulah nama dia takwil. Nama dia itu takwil. Kalau pakai mengikut hak aku nak faham, yadullah tangan Allah, Allah ada tangan, itu nama dia pakai mutasyabihat. Itu pakai mutasyabihat. Pakai mutasyabihat ni Allah katakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Orang yang ada belok, ada sengit, ada nak jatuh parit di dalam hati dia nak terjun di dalam parit, orang ni dia ikut ayat mutasyabihat. Dia ikut zahir tu. Orang ikut zahir tu, Allah kata orang ni orang sengit, orang jatuh parit. Bila Siti Aisyah ayat ni, bila kamu tengok orang ikut ayat mutasyabihat, fahdharuhum, kena berwaspada, jaga-jaga. Itu orang sesat. Tak boleh. Sebab tu silibus hak kata tak boleh takwil ayat mutasyabihat, silibus firqah yang sesat. Itulah firqah mujassimah. Firqah yang dibawa oleh Muhammad bin Karram, Muqatil bin Sulaiman dan Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Dengan secara detail, kita ahli sunnah wal jamaah, Allah bersifat dengan wujud, qidam, baka. Allah tak sama dengan perkara yang baru. Allah tidak ada anggota. Allah tidak mengambil tempat. Itu detail dia.
Kalau Allah ada anggota, itu bukan ahli sunnah. Allah ada kaki, ada tangan, walau kaki tangan tak serupa dengan manusia, tak serupa dengan lembu kerbau sekalipun, itu mujassimah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Allah laisa bijismin musawwar. Allah bukan jisim yang ada rupa bentuk. Di si ahli sunnah. Kalau kata Allah seperti itu Adam, itu bukan ahli sunnah, itu mujassimah. Ahli sunnah, alam ini ada penciptanya. Orang kata alam ini jadi dengan automatik, jadi dengan semula jadi, itu bukan ahli sunnah, itu kafir. Alam ini baru, ke semua alam baru. Kalau ada orang kata alam ini kodim, itu bukan ahli sunnah, sesat. Ibn Taymiyah kata alam ini kodim, tu bawa ke dia. Bukan sebab tu bawa ke Ibn Taymiyah, bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia merekokan kaedah seperti takwil ayat Allah. Dia kata ini khilaf oleh orang salaf. Kalau tak ada orang salaf khilaf pun, yauma yukshafu an saq, Ibnu Abbas kata, tetap Allah kata pada hari kiamat Allah akan buka betih. Kalau faham betul-betul mutasyabihat, Allah akan buka betih dia di akhirat. Buka betih dia, kita di akhirat sujud kepada Allah, tengok oh, aku kenal Allah, tengok betih dia. Kita kenal betih Allah. Hari ni siapa dah ajar betih Allah, macam mana betih Allah? Ada bulu berapa orang betih Allah? Ada bulu berapa orang? Tak pernah, tak ada siapa ajar pun. Bila tak ada siapa ajar, nak kenal macam mana? Nak kenal macam mana? Ibnu Abbas, dia tak kata betih, dia kata syiddah. Hari Allah buka daripada kesusahan. Tapi Ibn Taymiyah kata di sini ada khilaf orang salaf tentang tafsir. Tak ada di sana khilaf pun tak ada. Dia reka buat kata salah khilaf. Alam qadim, dia kata ini ittifaq ulama hadis, ittifaq ulama salaf. Dia kata boleh begitu. Padahal ijma' ulama salaf dan khalaf kata alam baru. Kita kena faham kata ahli sunnah tu macam mana. Sebab tu kita kena ambil hak ahli sunnah wal jamaah. Apa hak menyalahi dengan ahli sunnah tu, yalah bukanlah tu. Biar tak kena Mu'tazilah ke, Musyabbihah ke, Murji'ah ke, kita tak boleh. Kesemua firqah tu yang ada pada masa salah semua. Tak ada hak mari baru. Hak mari baru ni ayah bain je lah. Kalau hak baru ni Murji'ah dulu, Mujassimah pun daripada salaf, Mu'tazilah pun daripada salaf, Jahmiyah pun daripada salaf, Sabaiyah pun daripada salaf, Khawarij pun daripada salaf. Semua 12 firqah hak jadi kepala sesat tu, ia daripada salah semua. Orang salah semua, berpegang dengan Quran hadis ke semua. Quran hadis ke semua. Tapi selebih faham Quran tu tak betul. Selebih faham hadis tu tak betul. Panjang. 12 pukul 12 pun tak sudah lagi lah. Panjang. Kena tunjuk bukti baru puas. Tunjuk bukti dan kita boleh tolak dalil bagi orang hak dakwa. Tolak dalil Khawarij, tolak dalil Musyabbihah, baru sempurna. Selama mana gini orang kata kita dakwa. Kita dakwa pula. Amun kata hak mu betul, aku kata hak aku betul. Selama mana kita tak pelaga dalil dengan dalil, qara'ul hujjah bil hujjah, kita pelaga dalil dengan dalil, barulah sempurna. Itu selebih kita hak sebenarnya. Ahli sunnah dia jawab dalil-dalil. Tengok kita baca kitab bagi Imam Syafi'i. Biasa mengaji kitab Imam Syafi'i. Tengok perdak kan. Ada yang kata belajar, saya pun tak belajar juga. Saya baca tengok ya. Saya baca. Tengok orang tak boleh mengaji kitab tak ada orang nak baca, tak ada tok guru nak ajar. Apa gitulah. Hakikatnya Imam Syafi'i tulis bahasa Arab, boleh faham. Tapi ada saya baca satu dalam masa 10 tahun dulu. Saya baca
Saya tengok sampelnya. Sampel baca, bila saya ulai balik kat situ, saya tak faham. Bukan dak Imam Syafi'i. Saya tak faham. Macam mana? Tajuk tolak. Dak baca tajuk tolak. Tak faham. Kok mana kat sini aku tak faham ni? Saya ulang sampai 10 ke 1 bulan saya dah ulang. Tak faham aku. Saya jumpa dengan doktor, 2-3 orang doktor. Saya tanya, cuba awak baca kat sini, faham macam mana? Dia baca, dia kata kat mana tempat tak faham. Dia pun tak tahu juga. Dia kata sampel dia. Bila saya tunjuk, cuba faham kat sini kat mana. Macam mana aku pun tak faham juga. Pula dia tunjuk pada seorang doktor lain pula. Cuba mu faham macam mana ni. Dia kata ni sampel biasa. Saya tunjuk, fokus kepada tempat yang saya tak faham tu lah. Cuba kat sini faham macam mana. Dia ulai balik. Tak faham macam mana ni. Tak faham pula dah. Tak faham. Sampai ke hari ni pun saya tak jumpa orang faham lagi. Kata, Masya Allah. Dia cara buat ayat dia tu bukan seperti orang biasa Imam Syafi'i. Tapi naknya betul silibus dia. Silibus dia cakap macam mana? Dia mendatangkan hujah dia. Dia kata, misalnya sentuh lelaki dengan perempuan batal wudu. Dia mendatang dari ayat Quran, dia mendatang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambar dia yang mendatangkan hujah orang yang kata tak batal, dan dia jawab pula hujah bagi orang yang kata tak batal. Gambar dia nakal pendapat sahabat, pendapat orang-orang salah tentang hak menyokong pendapat dia. Itu cara dia. Sebab tu mazhab kita Syafi'i tak mati siapa kiamat. Siapa nak semulih pun tak mati, tak putus tekak Imam Syafi'i. Ada orang nak semulih Imam Syafi'i, tapi semulih tak tak masuk. Di Malaysia kita ni ada orang nak semulih Syafi'i, nak buat mazhab Syafi'i, nak buat fiqh Malaysia. Gitu. Al-fiqhul Malaysi, nak buat fiqh Malaysia. Mati tak? Tak mati. Tak mati. Kerana mazhab Syafi'i dia bina di atas asas yang teguh, di atas dalil, serta pula dia jawab soalan ni sudah ada siap dah. Cukup dia jawab. Kemah. Mantap Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Itu silibus yang sebenarnya. Walau bagaimanapun kita tak boleh memanjangkan lagi. Setakat itulah dulu sebagai santai-santai. Maaf lah ambil masa banyak tu. Saya ingat begitu berbuah ya, santai-santai sama tara nak balik tidur. Cumanya malam ni tidur lewat sikit lah. Gitu ya. Lama-lama sekali ya, kata lama-lama sekali, bukan selalu. 1 tahun 1 kali ambil tidur lewat. Rasanya Allah beri kesihatan dah. Harap Allah bagi kesihatan. Banyak tu saja yang saya boleh sampai pada kali ini. Saya harap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi faedah kepada saya dan kepada kita semua. Dan sama-sama kita ingat supaya kita dapat kelepasan di hari akhirat. Allah kata syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah sendiri jadi saksi, tak ada Tuhan lain melainkan dia, dan malaikat jadi saksi, dan ahli-ahli ilmu jadi saksi, kata tak ada Tuhan lain pada Allah. Allah jadi Tuhan ni makna terang dan nyata. Ada saksi yang sangat-sangat bersih, thiqah. Saksi tak ada boleh nak tolak dah. Siapa? Allah sendiri jadi saksi, dan malaikat sendiri jadi saksi, dan orang ahli ilmu. Ahli ilmu ni bukan tok guru saja. Ahli sains dia panggil ahli ilmu juga tu. Ahli sains jadi saksi, kata tak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu mari kita semua jadi saksi seperti Allah jadi saksi. Mari kita mengaku, kata asyhadu an la ilaha illallah.
Aku menyaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa astaudi'u Allah hadhihi syahadah. Ya Allah, aku kirim taguh ini saksi di sisi Engkau ya Allah. Dan minta Engkau menjadikan saksi ini jadi kelepasan aku daripada azab Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk memberikan perkongsian mengenai akidah di sunnah dan jemaah. Untuk makluman tuan-tuan muslimin hadirin hadirat, Bapak merupakan guru pondok dan memerlukan sedikit sebanyak tuan-tuan untuk berkongsi pondok yang diuruskan oleh Bapak. Maka kita sediakanlah tabung. Sesiapa yang ingin menyumbang, kita ada sediakan tabung yang tertulis situ nama tuan guru dan madrasah tuan guru. Maka sesiapa yang mau menyumbang, kita ada sediakanlah tabung. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ini menjadi satu penyaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bantu tuan pondok tuan guru, dan kita bolehlah kalau boleh berkhidmat untuk jalankan tabung sambil jalankan tabung untuk saya maklumkan. Dan kedua, kita ada juga sedikit sebanyak untuk membantu pondok dan madrasah tuan guru kita bolehlah sedikit oleh-oleh kita belilah sini oleh-oleh sedikit sebanyak untuk membantu madrasah tuan guru kita yang uruskan di Patan ataupun Fatani. Ada jualan tasbih, diangkat bagi jualan tasbih. Yang mau sambil membeli sambil menyumbang, insya-Allah. Itulah. Jadi yang ketiga, esok kita ada daurah kita bersama tuan guru kita di Masjid Nurul Syafirin Batu Empat. Masih sempat lagi untuk mendaftar. Banyak lagi yang boleh dibahaskan, diterangkan mengenai akidah yang jelas, akidah yang tulis daripada tuan guru. Ini kita dengar sedikit, kita nampak macam kita ada yang seronok, ada yang asyik, ada yang mau lagi. Itu kalau mau tu kita pergilah lagi bersama Bapak di daurah nanti dan seterusnya. Jadi mungkin sekadar itu tabung boleh jalan, insyaAllah sedikit sebanyak bantu madrasah. Dan bolehlah siapa yang mau beli sambil menyumbang tu boleh. Daripada saya, terima kasih lagi wajazakallahu khairan kepada tuan guru kita yang sudi berkongsi ilmu pada malam ini. Dan terima kasih kepada muslimin yang muslimat yang hadir dan tetap menunggu hingga akhir program kita ini. Terima kasih kepada Datuk kerana sudi beri ruang dan ruang untuk mengadakan majlis program JCS ilmu bersama tuan guru. Jadi cukup sekadar itu daripada saya. Mohon maaf ada kesilapan, kekurangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan dan kekurangan itu. Sekadar itu, wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya izinkan. Minta izin ke dak yang boleh. Gambar. Berkah. Ya. Mana tabung?
sampai sini.